kita kena pertama sekali ialah nak ikut Nabi, kena kenal kepada Nabi SAW. Oleh kerana itu para ulama menyebutkan bahawa sirah an-nabawiyah itu juga disenaraikan sebagai ilmu fardu ain yang perlu untuk kita wajib mempelajari. Kenapa? Kerana mesti kena ikut kepada Nabi SAW. Oleh kerana itu Nabi SAW ketika mana menyebutkan tentang panduan mendidik kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dikasihi lagi dimuliakan, pengurusi Masjid Nurul Ihsan, ahli jawatan kuasa, imam, para petugas di rumah Allah Subhanahu wa taala, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan nikmat yang cukup besar kepada kita. Nikmat yang paling besar dikurniakan kepada kita oleh Allah adalah nikmat Islam, yang tidak mungkin kita akan berada di sini, di rumah Allah, di masjid, di tempat yang terbaik di atas muka bumi Allah. Khairu buq'ah indallahi fil ardi masajiduha. Kata Nabi mengatakan, sebaik-baik tapak tanah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Bagaimana kita boleh berada di tempat yang terbaik ini? Kerana nikmat Islam yang digunakan oleh Allah. Akan tetapi nikmat Islam itu juga tidaklah terjamin seseorang itu akan berada di tempat yang terbaik di masjid kalau tidak ada nikmat iman. Kerana yang menggerakkan kepada kita ini adalah iman dan keyakinan, sehingga kita sanggup meninggalkan keselesaan kita di rumah untuk kita bergerak dan berjalan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan yakin bahawa setiap langkah dan tapak kaki kita yang kita melangkah dan gelekkan daripada kereta dan motosikal yang kita naiki itu akan diberikan ganjaran oleh Allah, dinaikkan darjat oleh Allah dan digugurkan dosa. Walaupun mata tidak melihat tetapi iman meyakininya, maka kita sanggup meninggalkan dari keselesaan rumah kita untuk datang ke sini untuk ibadah kepada Allah. Nikmat iman itu juga tidak semestinya akan menjamin seseorang itu dapat beramal tanpa nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sahaja orang yang percaya dan tahu berita tentang ganjaran dan pahala serta fadilat untuk datang ke rumah Allah, tapi tidak berkesempatan untuk datang ke rumah Allah kerana tak dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berada di sini insya-Allah kesemua nikmat-nikmat yang kita sebutkan itu mudah-mudahan berada bersama dengan kita di saat ini. Maka sudah tentulah menuntut kepada kita untuk bersyukur kepada Allah
yang dengan syukur itu bukanlah kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita daripada kenikmatan dunia, tetapi harapan kita dengan syukur kepada Allah adalah sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, iaitu agar Allah bukan hanya menjaga dan mempertahankan nikmat Islam, iman, taufik dan hidayah, tetapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat taufik dan hidayah, iman dan Islam itu tidak akan ada kepada kita ini, khususnya umat akhir zaman, tanpa rahmatan lil alamin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di saat ketika Nabi diutuskan, bagaimana keadaan manusia di saat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Bagaimana keadaan manusia pada saat itu? Ketika itu mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata, tak tahu apa itu yang tak kenal kepada Allah, tak tahu apa itu Islam, apa itu iman, tak tahu apa itu yang disebutkan dengan akidah tauhid kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Rasulullah Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam, membawa kepada syariat Allah, membawa kepada nikmat Islam untuk disampaikan kepada umat manusia, diberikan kepada mereka panduan-panduan agar ada iman di dalam hati mereka, meyakini akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah adalah merupakan sebab yang paling besar akan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bermakna mensyukuri akan kelahiran dan kewujudan baginda Rasulullah SAW adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Mengingati, memperingati, apatah lagi mencintai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Dan tidak seorang itu disebut sebagai seorang Muslim tanpa mencintai kepada Nabi SAW. Tidak sah bahkan akidah ketika hanya menyebutkan la ilaha illallah tanpa mengakui Muhammadur Rasulullah. Oleh kerana itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada baginda Rasulullah di dalam surah Al-Insyirah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami, yakni Allah, mengangkat engkau untuk disebut akan namamu, ditinggikan engkau akan sebutan namamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu pemberitahuan akan kedudukan baginda Rasulullah yang begitu tinggi, sehingga nama Rasulullah akan ditinggikan dan selalu disebut. Waktu itu Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tahu tak apa yang dimaksudkan wa rafa'na laka dzikrak, iaitu kami akan meninggikan sebutan namamu? Maka Nabi SAW dengan penuh tawadhu ketika itu mengatakan, aku tak tahu. Apakah itu? Maka kata Jibril, Allah mengatakan, tidaklah nama Allah itu disebut kecuali akan disebut juga namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu di saat ini ketika mana kita bersama berkumpul untuk kita memuliakan insan yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengagungkan insan yang diagungkan oleh Allah, untuk mengingati kepada insan yang disuruh untuk kita ingat oleh Allah Subhanahu wa taala,
kepada insan yang Allah memerintahkan kita untuk mengikuti dan mencontohi, dan yang diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka bertuahan kita di malam ini adalah sangat bertuah ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis mengingati dan memperingati akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika disebutkan oleh para ulama, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ketika menyebut nama orang saleh itu akan turun rahmat Allah. Kita menyebut contohnya nama Imam Syafi'i, turun rahmat Allah. Demikian kedudukan mereka yang cukup mulia di sisi Allah sebagai seorang ilmuwan, ulama, sebagai orang yang soleh. Kita sebut namanya, turun rahmat Allah kepada kita. Kita menyebut nama Al-Imam Nawawi, kita menyebut Imam Ibn Subki, kita menyebut daripada para a'imah, Abu Hanifah, kita menyebut tentang nama para as-sahabah, kita menyebut nama para keluarga baginda Rasulullah SAW di kalangan para as-salihin. Tanzilur rahman, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat ini kita bukan hanya menyebut kepada orang yang saleh, tetapi kita menyebut dan memeringati kepada Sayyidus Salihin, penghulu ketua para as-salihin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak di saat ini, walaupun kita sambil mendengar, sambil kita memahami, marilah juga lisan kita ini sentiasa, khususnya ketika mana menyebut nama Nabi Muhammad SAW, untuk kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita sentiasa dirahmati oleh Allah, dan supaya kita tak termasuk dari kalangan orang-orang yang bakhil. Kata baginda Rasulullah, tahu tak kamu wahai para sahabat, siapakah orang yang bakhil itu? Maka sahabat mengatakan, yang kami faham orang yang bakhil itu ada orang yang kedekut, yang mana dianya menyimpan hartanya, tak mahu untuk dibelanjakan, apatah lagi untuk menolong orang dan bersedekah di jalan Allah. Kata baginda Rasulullah, bakhil yang sebenarnya, kata baginda Rasulullah, iaitu orang yang apabila dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, iaitu apabila nama aku disebut di hadapannya, dia tidak berselawat kepada aku. Itulah orang yang bakhil. Bakhil terhadap dirinya, kerana selawatnya kepada baginda Rasulullah bukan ianya semata-mata faidahnya kepada Nabi, tetapi pulangannya adalah kepada orang yang berselawat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa selawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yang mendapat pulangan yang lumayan adalah orang yang berselawat, bukan yang diselawati. Maka Nabi menyatakan orang yang tak mahu selawat itu adalah bakhil terhadap dirinya, kedekut untuk dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita ambil peluang di saat ini, ketika mana membicarakan tentang insan termulia, maka kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan perempuan, ketika tuan-tuan nanti selawat, sampaikan salam, itu didengar oleh baginda Rasulullah, itu diketahui oleh Nabi. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat khusus untuk mendengar selawat daripada umatku, yang kemudian dia akan datang kepada aku dan menyampaikannya. Dia akan mengatakan fulan bin fulan. Dia bukan hanya menyebut nama kita kepada Nabi, tetapi nama ayah kita telah berselawat kepada engkau, maka aku akan membalasnya, kata baginda Rasulullah SAW. Selawat kita kepada Nabi itu disebut sebagai doa. Perlukah Nabi kepada doa kita? Minta maaf. Ya, semua yang dinamakan makhluk ini perlukan doa. Hatta baginda Rasulullah, betul. Tetapi siapalah kita ini, orang yang banyak dosa dan kesalahan,
nak mendoakan kepada insan yang tak memiliki sebarang dosa pun dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Akan tetapi pulangannya adalah didoakan oleh baginda Rasulullah kepada kita, diistighfarkan dan dimohonkan keampunan oleh Nabi untuk kita dengan berkat selawat kita yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Alangkah untungnya kita, orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik akan lisan ini untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang kita nak sebut, insan yang kita nak perkatakan ini adalah merupakan insan yang kalau kita ni nak jumpa Allah untuk dirahmati, diredai, wajib kena kenal kepada insan. Kalau kita nak selamat dekat dunia, wajib kita kena ikut insan. Kalau kita nak selamatkan akhirat, wajib kita kena contoh kepada insan ini. Ini syarat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita tak ikut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapat apa pun daripada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Oleh kerana itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada di dalam diri Rasulullah itu bagi kamu suri tauladan yang terbaik, contoh tauladan yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengingini Allah, bagi orang yang mengharapkan rahmat dan ridha Allah, mesti jadikan Nabi contoh tauladan. Wal yaumal akhir, nak selamat di akhirat. Akhirat ni bermula bila? Bermula mati kita, barzakh. Nak selamat di kubur, mesti kena contoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kubur kita insya-Allah jadi lapang bercahaya taman syurga. Tapi kalau tak nak ikut, tak nak contoh kepada Nabi, jaminan sempit disempitkan, akan dirapatkan akan kuburan itu, digelap segelap-gelapnya, dicambuk dan dipukul sehingga terbenam ke dalam 7 petala bumi ini. Disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Siapa semua itu? Kita yang akan mati nanti. Bila? Sampai waktunya. Bila? Tak tahu. Dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan datang pasti. Dan pasti kita akan berada di barzakh. Walaupun nantinya di tengah lautan tenggelam, walaupun dianya dimamah dan dipisah-pisahkan dagingnya, tulang belulangnya oleh haiwan ketika mana diratah oleh haiwan buas, akan tetapi barzakhnya tetap akan ada bagi setiap daripada insan itu, mendatangi janji yang telah dijanjikan untuk dianya nanti disoal oleh 2 malaikat yang mana dipertanggungjawabkan ketika itu akan amal kita untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya oleh malaikat. Adakah cukup dengan kita menghafal daripada soalan yang telah dibocorkan oleh baginda Rasulullah? Tak cukup. Kerana yang akan jawab itu adalah amal kita. Yang akan jawab itu iman kita. Dan amal dan iman itu tidak akan laku tanpa mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, mahsyar. Nak selamat di mahsyar, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ikut Nabi di mahsyar, berbagai daripada kengerian, kedahsyatan mahsyar yang akan menimpa kepada orang yang berada di mahsyar. Berapa lama bagi orang yang tak beriman, orang yang kufur berada di mahsyar? Ribuan tahun. Sedang matahari bergantung hampir, peluhnya membanjiri kepada dirinya, dalam keadaan kebingungan, ketakutan, kedahsyatan. Tapi kalau kita ikut kepada Nabi SAW menjadi contoh tauladan, maka kita akan selamat.
Kata baginda Rasulullah, orang yang beriman berada di mahsyar itu rasanya hanya sekadar seperti matahari yang sedang terbenam. Sekejap. Berbeza dengan orang-orang yang kufur, mereka akan merasakan berada di mahsyar itu ribuan tahun. Tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insan yang kita nak bicarakan ini adalah merupakan insan yang mana menjadi sebab untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak Allah cinta kepada kita, mesti cinta kepada Nabi dan ikut Nabi. Itu syarat diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau sekiranya kamu nak cinta kepada Allah, maka ikut aku, syarat. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Bermakna kita kena pertama sekali ialah nak ikut Nabi, kena kenal kepada Nabi SAW. Oleh kerana itu para ulama menyebutkan bahawa sirah an-nabawiyah itu juga disenaraikan sebagai ilmu fardu ain yang perlu untuk kita wajib mempelajari. Kenapa? Kerana mesti kena ikut kepada Nabi SAW. Oleh kerana itu Nabi SAW ketika mana menyebutkan tentang panduan mendidik kepada anak. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ni nak didik anak kita, apa yang kita nak didik dulu? Saya rata-rata kita ni yang kita akan lebih cenderung nak anak kita ni pandai, nak ajar dia adalah Al-Quran. Betul? Itu ajar dia Al-Quran. Kita nak suruh dia baca Quran, suruh dia hafal ataupun dia. Tapi Nabi bagi tahu kita sebenarnya strategi didik anak ini adalah dengan panduan Nabi. Nabi mengatakan, "Addibu auladakum salasata khisal." Nabi tak mengatakan ajar saja. Nabi kata addibu. Kalau disebutkan addibu, mentakdib adalah bukan hanya mengajar, tetapi memastikan dia yang diamalkan dan dilakukan. Itu takdib dipanggil. Bermakna ajarkan mereka untuk beramal dan sungguh-sungguh memahami tentang 3 perkara disusun oleh Nabi. Maknanya step ini yang kalau boleh kita ibu dan ayah kena ikut baru betul. Yang pertama sekali adalah hubba nabiyikum. Nabi kata pertama sekali yang kamu kena didik anak ni adalah cinta Nabi kamu dulu. Oh, salah kita. Kita didik Al-Quran dulu. Nabi kata apa? Hubban, cinta, didik dia untuk cinta kepada Nabi kamu ni, iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa hubba ahli baitihi, dan juga mencintai kepada keluarga Nabi SAW. Yang ketiga, barulah wa hubba tilawatil Quran. Yang ketiga, barulah cinta untuk membaca Al-Quran. Kita dah terbalik. Kenapa Nabi SAW suruh untuk ajarkan dulu cinta kepada Nabi, kenal kepada Nabi? Betul. Sebab kalau sekiranya anak-anak kita ni dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mudahlah setelah itu untuk kita didik. Pasti dia akan cinta kepada Al-Quran. Pasti dia cinta kepada sunnah. Pasti dia cinta kepada Islam. Pasti dia cinta kepada dakwah. Pasti dia cinta kepada kedua ibu bapa dia. Pasti dia menjadi anak yang soleh. Sebab apa? Sebab dia cinta kepada Nabi SAW. Tapi kalau dia baca Al-Quran, minta maaf, belum tentu lagi dia akan berbakti kepada kedua orang tua. Sedih kadang-kadang tu, kita hantar dia belajar Quran, tapi dia derhaka kepada kedua orang tua. Bukan salah Al-Quran, tak. Al-Quran adalah kalamullah al-qadim yang sangat agung dan mulia. Akan tetapi caranya itu
Kenapa? Kerana betul kita ni baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bahkan kita baca terjemahannya, faham maknanya. Tak cukup dengan itu, tafsirnya kita baca. Alhamdulillah. Akan tetapi, untuk mempraktikkan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca semata-mata, tetapi adalah untuk diamalkan. Untuk mengamalkan Al-Quran, mesti kenal kepada Nabi. Sebab yang paling tepat dan paling jelas yang telah menghidupkan dari kehidupan Al-Quran itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh kerana itu ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana akhlaqu Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW? Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Maknanya kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu dalam perkataan dia, Aisyah kata Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Semua yang Nabi buat ni dalam kehidupannya adalah intipati Al-Quran. Bermakna kita kenal Nabi, cinta Nabi, ikut Nabi, maknanya pasti kita adalah orang yang ikut Al-Quran. Tapi kalau kita baca sendiri dan kita cuba buat, belum tentu kita betul akan buat. Baca firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang mereka mendirikan salat dan terhadap bahagian daripada hartanya dia infakkan. Baca ayat tu, tapi solatnya macam mana? Baca ayat tu, bagaimana sedekah dan infaknya? Belum tentu buat. Tapi kalau kita contoh kepada Nabi, pasti kita akan buat. Nabi adalah orang yang pemurah, Nabi adalah orang yang suka solat, maka kita contoh kepada Nabi, kita telah pun sebenarnya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Oleh kerana para sahabat, mereka ini adalah orang yang paling dahsyat di dalam mengikut kepada Nabi SAW. Tapi untuk ikut kepada Nabi, sahabat dia pandai. Untuk ikut kepada Nabi, para sahabat dia telah pun mengasaskan kepada dirinya yang disebutkan dengan al-hub, cinta. Sebab cinta ni yang boleh sebab orang boleh ikut. Kalau sekadar nak ikut macam tu je, susah. Dia sebenarnya cinta ni kunci dia. Cinta ni kunci dia. Apabila kita cinta saja, otomatik kita akan ikut. Sebab tu hari ini banyaknya ikon-ikon yang dibentuk oleh musuh-musuh Islam. Perasan tak? Penghiburnya, pemain sukannya, yang ni orang macam ni nya, fashionnya, supaya dia ni dicintai, disukai. Apabila suka, tengok apa yang akan berlaku kepada orang yang dia sedang suka tu, yang cinta tu. Dia tiru semua sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak cukup dengan itu, cara bercakap, cara dia perangai, kemudian akhlak, la ilaha illallah. Cinta luar biasa. Kalau cinta je, dia pasti akan nak ikut orang yang dicintai itu. Sebab tu Nabi SAW sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku ini dicintai, aku dijadikan lebih cinta dari cintanya kepada ayahnya, cinta kepada anaknya, cinta kepada semua umat manusia, hatta cinta lebih daripada dirinya sendiri. Baru betul iman dia. Sebab tu Nabi suruh kita ni, cinta Nabi itu adalah sangat luar biasa tinggi, lebih daripada makhluk yang lain. Sebab kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, kita akan jadi anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua, otomatik. Sebab tu Nabi kata, cinta, kamu kena cinta aku lebih dari cinta kepada ayah dan ibu kamu. Sebab kalau kamu cinta kepada Nabi SAW, kamu pasti akan menjadi anak yang paling berbakti kepada orang tua. Sebab apa? Sebab kalau kita cinta Nabi, kita kena ikut Nabi. Nabi yang suruh kita berbakti, buat baik kepada ibu dan ayah. Nabi yang telah contohkan.
Begitulah kalau kita dicinta Nabi lebih daripada cinta kepada anak kita, kita pasti jadi ibu dan ayah yang paling baik mentarbiah dan mendidik kepada anak. Sebab kita mesti contoh Nabi, dan Nabi mendidik anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Tapi kalau kita tak ikut Nabi, kita ikut kita punya selera dalam tarbiyah mendidik, kita tengok berapa banyak ibu dan ayah di dalam dia mendidik, tetapi didikan itu bukannya minta maaf, menyelamatkan dan juga membawa kebaikan, bahkan boleh mendatangkan mudarat. Sebab tu hari ni macam-macam lah kita cakap pasal solusi penyelesaian macam mana masalah rumah tangga. Sebenarnya dah ada dah rujukan untuk kita. Nabi dah ada contoh dah macam mana di dalam rumah tangga menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Cuma tinggal lagi sebab kita ni kurang kenal dan cinta kepada Nabi SAW. Begitulah pasangan siapa pun, kita kena cinta Nabi lebih daripada itu. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, itu baru mukadimah dulu. Tuan-tuan tak ada masalah. Sebenarnya saya ni ada majlis lagi lepas ni. Walhasil sebenarnya tajuk kita tentang kepimpinan Nabi SAW. Tak apalah, kita akan ambil sedikit waktu insya-Allah untuk nak bicara tentang perkara itu. Sudah tentulah kita faham bahawa Rasulullah SAW adalah terbaik dalam semua hal. Semua hal. Cakaplah dari sudut apa pun, Nabi SAW sebagai seorang sahabat adalah sahabat yang paling baik. Nabi SAW adalah sebagai seorang bapa yang terbaik. Nabi SAW sebagai seorang suami yang terbaik. Nabi SAW adalah sebagai seorang anak yang terbaik. Nabi SAW adalah sebagai seorang sebagai pemimpin yang terbaik. Memang Nabi SAW ini terbaik dalam seluruh segi, panglima yang terbaik, kepimpinan di dalam peperangan yang terbaik. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Dia merupakan insan kamil, insan yang sempurna dalam segala hal. Bahkan tak cukup dengan itu, rupa paras Nabi pun sempurna. Masya Allah, cantik, indahnya. Sehingga disebutkan tak ada keindahan yang pernah diciptakan oleh Allah berbanding dengan baginda Rasulullah SAW. Walaupun Nabi Yusuf disebutkan adalah Nabi yang cantik dan handsome, tapi ternyata Nabi mengatakan, sesungguhnya Nabi itu, tidak diutuskan Nabi itu kecuali hasanal wajhi wal sauti. Tak diutuskan Nabi itu kecuali wajah mereka cantik dan suara mereka sedap. Itu ciri-ciri Nabi, para Rasul. Itu Allah memang special dengan mereka. Dan Nabi kamu ini, kata Nabi, bukanlah sombong, tapi Nabi nak nyatakan kenyataan yang sebenar, adalah yang paling cantik wajahnya dan yang paling merdu suara. Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan tak tadi ingin nak tengok Rasulullah. Allah, rindu kita. Dengar cerita Nabi Yusuf pun kita rasa nak tengok Nabi Yusuf punya cantik, punya handsome macam mana. Tapi Nabi kita lebih daripada itu. Sebab itu kalaulah kita dapat sentiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kepada kita ini untuk melihat kepada Nabi, walaupun di dalam mimpi. Kerana Allah bertuahnya mata yang melihat keindahan itu. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah. Jadi kalau kita nak sebut tentang kepimpinan Nabi Allah, memang yang tak ada bandingannya. Yang pertama sekali, kalau nak jadi pemimpin yang Nabi ajar kat kita, adalah dia mesti sidik, bercakap benar. Itu cirinya. Bercakap benar ni sebenarnya adalah kunci kepada semua perkara yang terbaik. Bercakap benar ni, dia akan bawa kita pergi kepada kebaikan. Itu otomatik dia bawa. Sebab tu Nabi mengatakan, as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Bercakap benar ni, dia akan bawa orang tu, kalau selalu cakap benar, dia akan senang buat baik. Dan buat baik ini akan mudahkan dia jalan pergi syurga. Tapi lawan dia adalah menipu, dusta. Kata Nabi, al-kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Sedangkan menipu itu, dia akan bawa pula kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan bawa orang itu ke neraka. Sebab tu kalau nak jadi pemimpin, kepimpinan yang sebenar mesti bercakap benar,
Baru lepas tu tengok dia punya kebaikan yang akan terhasil dari kebenaran yang dia ucapkan itu akan bawa kebaikan. Tapi kalau dia ada tipu, dia akan bawa kepada kejahatan dan keburukan. Minta maaf. Saya tak kata siapa-siapa ni ya. Saya cakap ini secara amnya, asasnya kepimpinan itu adalah bercakap benar. Sebab tu sifat wajib bagi Nabi itu 4. Yang pertama adalah sidik. Kalaulah seorang Nabi itu boleh dia menipu, tak akan ada orang akan menerima dakwah. Walaupun ya, nanti ada yang tengok-tengok Google pula, ada Nabi menipu. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 3 kali dia pernah menipu, katanya disebutkan dalam riwayat. Dia kata betul, tapi menipu pada zatillah. Ada sebab dia bukan menipu. Gambaran dia seperti menipu, tapi ianya adalah merupakan daripada kebenaran sebagai helah untuk mengelakkan dari kemudaratan. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim ketika mana nanti didatangi oleh orang ramai-ramai nak minta syafaat, dia mengatakan, aku tak berani. Hari ini Allah, hari yang paling Allah murka sekali. Aku pernah menipu 3 kali dalam kehidupan dulu. Walaupun dia tidak bersalah pun, tetapi takutnya ketika itu kepada Allah. Kita menipu boleh. La ilaha illallah. Macam Nabi Adam. Nabi Adam ketika orang datang minta syafaat, dia mengatakan tak boleh. Hari ini Allah marah, bunyi marah. Tak ada marah hari dah. Luar biasa marah Allah hari ini. Aku buat salah. Aku telah makan di pokok yang dilarang oleh Allah. Maka nafsi. Dia kata sendiri. Nabi Adam, dia ingat dia punya salah tu. Walaupun Allah kata, fataba alaih, aku telah terima taubat. Tapi dia punya takut dengan satu kesalahan dia itu. Allah. Ada insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam pada waktu itu dia kata, saya ada buat salah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menerima daripada taubat Nabi Adam. Kata, fataba alaihi, Allah kata, kami dah terima taubat. Maknanya tak ada salah pun Nabi Adam. Tak ada dosa pun Nabi Adam. Tapi takut dia mengingati satu kesalahan dia sehingga dia tak sanggup betul. Berapa banyak salah kita. Kalau Nabi Adam nanti ke akhirat tu paling takut dengan sebab satu salah yang telah diampuni oleh Allah, kita ni berapa banyak salah dan berapa banyak kita ni diampuni oleh Allah. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Jadi Nabi semenjak kecil dia tak pernah bohong, tak pernah tipu. Dan bercakap benar ni adalah merupakan daripada syarat yang paling pertama sekali, yang paling utama sekali bagi seorang yang memimpin. Mesti kena cakap benar. Dan Nabi tak pernah menipu dalam semua hal. Bukan kata, dalam ni kita cakap benar, yang ni boleh tipu. Tak. Hatta Nabi dalam bergurau pun tak pernah tipu. Kita ni minta maaf, bergurau mesti tipu. Barulah jadi gurauan tu. Tengok orang tu datang, tak ada orang datang, tipu. Nak buat kelakar supaya dianya jadi hiburan. Tapi Nabi ketika gurau tak tipu pun gurau juga, kelakar juga. Bermakna jangan gunakan alasan gurauan itu untuk menipu. Kerana kalaupun kamu bergurau dan menipu, tetap berdosa. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, ana za'imun man tarakal kadhib. Ana za'imun, aku menjamin untuk dibinakan rumah di halaman syurga. Liman tarakal kadhib wa in kana mizahan. Bagi orang yang meninggalkan penipuan walaupun dalam bergurau sekalipun. Nabi kata, aku jamin kalau dia memang jaga tak menipu, walaupun bergurau dia tak tipu, dia pasti akan dibinakan rumah dia di dalam syurga. Masya Allah. Dah, ini yang kita nak ambil ni. Sebab kita nak sebut tentang sifat kepimpinan Nabi. Tak perlulah kita pergi bayang kepimpinan yang ada ni. Bukan masalah tu. Ini kita ni semuanya kullukum ra'in. Kita semua pemimpin. Jangan tipulah, ni pemimpin semua. Pemimpin keluarga, ada pemimpin masyarakat, pemimpin terhadap diri sendiri. Kita semua ada. Dan asas utamanya adalah bercakap benar.
Mana benar? Kalau ada kita menipu, bermakna kita telah mengkhianati kepimpinan itu. Kerana kita akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah. Amanah ini adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan untuk dijaga. Dan kita semua ada amanah. Amanah yang Allah berikan kepada kita, yang pertama sekali adalah amanah tubuh badan kita ni dan kesihatan kita ni. Mata ini amanah, lidah ini amanah, telinga ini amanah, semua, tangan, kaki, perut, semua amanah. Mana kita telah pun letakkan amanah ini? Mata kita tengok apa, lidah kita cakap apa, telinga kita dengar apa, tangan kita bertindak buat, kaki kita banyak pergi mana, itu akan dipertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kamu akan ditutup, lidah kamu tak akan dapat membela kamu seperti di dunia ini. Yang akan bercakap tangan kamu, yang menjadi saksi kaki kamu, apa yang kamu lakukan kat dunia ini. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah pemimpin kepada amanah ini. Amanah Islam yang Allah telah pun kurniakan tanpa kita pun minta kepada Allah. Ya Allah, lahirkanku sebagai seorang Muslim. Tak ada. Tapi Allah berikan nikmat Islam tu. Ya Allah, ini nikmat paling besar sekali. Tak terbayangkan kalau sekiranya takdirkan oleh Allah lahir daripada perut yang bukan Islam, akhirnya menjadi lahir dalam keadaan yang tak Islam. Tapi ketika mana kita dilahirkan sebagai seorang Muslim, kita ada tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Tanggungjawab kita adalah untuk melaksanakan kehidupan Islam itu. Dan membawa imej Islam kepada orang yang bukan Islam. Itu amanah. Orang tengok orang Islam tapi akhlaknya teruk, perangainya buruk. Ini Islam ni teruk betul lah. Menjadi fitnah kepada Islam. Bukan Islam itu yang teruk, tetapi Muslim itu orang Islam yang teruk. Tapi kita bertanggungjawab kerana telah merosakkan imej Islam dengan sebab kita tak amanah memegang kepada amanah Islam. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah, amanah. Yang ketiganya adalah tabligh, menyampaikan. Seorang pemimpin itu mesti menyampaikan kebenaran, mesti menasihati. Kita ni memimpin keluarga, kita kena selalu tabligh. Nasihat anak kita, cakap baik-baik kepada pasangan kita. Ini yang kita kena buat. Hari ini alat komunikasinya canggih. Dulu alat komunikasi tak ada, kena surat sampai sebulan. Hari ini, lepas tu ada telefon pun ada tempat tertentu je, tak boleh nak bawa pergi mana. Hari ini di mana-mana kita boleh bawa. Sistem komunikasinya canggih, tapi komunikasi di antara ayah dan anak gagal. Komunikasi antara suami dan isteri gagal. Komunikasi di antara sesama kawan gagal. Alat komunikasinya canggih, tapi komunikasinya gagal. Minta maaf. Kenapa? Tak ada tabligh, tak ada dakwah, tak ada berpesan-pesan dengan kesabaran dan ketakwaan dan kebenaran. Tak ada disebutkan daripada kebaikan. Ini adalah merupakan amanah kita. Kalau baginda Rasulullah, baligh anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau satu ayat, sampaikan kebaikan kepada orang. Nasihatkan anak kita. Nabi SAW ni, dia adalah pemimpin yang lemah lembut, penyayang, pengasih. Nabi tak pernah kalau nak berdakwah terus kasar-kasar, tak ada. Lemah lembut. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta fadlan ghalidhan qalbi lan fadlu min hawlik. Dengan rahmat Allah, maka kamu berlemah lembut dengan mereka. Kalaulah kamu itu kasar dan keras hati, maka mereka akan lari daripada kamu. Nabi dakwahnya lemah lembut. Tapi ada limit dia, iaitu Nabi di rumah tangga ni, kata Sana Aisyah, lemah lembut, senyum selalu, kasih sayang, memaafkan kalau buat salah. Kalau hak pribadi Nabi, maknanya kalau dia tak terlayankan Nabi, mungkinlah tercuai sikit tentang apa yang nak diberikan kepada Nabi, Nabi maafkan, tak apa. Minta maaf, tak sempat nak buat untuk nak layan, tak apa, Nabi maafkan. Tapi kalau haknya Allah, lam yakum ahadun min bighadabi, tak ada seorang pun yang sanggup untuk bangun untuk menghadapi kemarahannya.
Maknanya dalam hak Allah, Nabi tegas. Di rumah kita, kita terbalik. Hak kita tak dipenuhi, kita mengamuk. Tapi kalau keluarga kita cuai dengan hak Allah, tak apalah, kesian dia. Berbeza tak? Berbeza kita. Kerana kita ni tidak ada sifat kepimpinan Nabi SAW. Nabi, hak peribadinya tercuaikan, dia maafkan, tak apa. Tapi kalau hak Allah, dia akan marah. Tegas baginda Rasulullah SAW. Dan inilah sifat kepimpinan kita sebagai ayah, sebagai ahli keluarga, sebagai orang yang memimpin. Mesti tegas kalau ianya berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak tak solat, kena tegas. Anak tak tutup aurat, kena tegas. Itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak peribadi kita. Tapi kalau sekiranya kita tak dilayan sebaik mungkin, tak apa, maafkan. Ini kita kena betulkan sifat kepimpinan yang sebenar. Yang terakhir adalah fatanah, iaitu cerdik dan pandai. Cerdik dan pandai ini bukan bermakna IQ dia mesti tinggi, bukan. Tetapi maksud juga adalah berilmu, mesti ada ilmu. Sebab tu kita ni kena belajar minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai jam lahad, tak ada limit. Jangan ingat kita ni dah ada ilmu, dah tahu kerja, dah pencet dah, seolah-olah kita dah ada ilmu banyak, kita tak perlu belajar lagi. Tak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah kata, aku tak berikan ilmu kepada kamu kecuali sedikit. Yang paling tinggi, yang paling hebat ilmunya Nabi SAW, Nabi Muhammad. Di kalangan manusia dan makhluk ini, yang paling tinggi ilmunya adalah para rasul. Itu sebut Nabi sebut. Tapi di kalangan para rasul yang paling banyak ilmu dan tinggi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dalam banyaknya ilmu Nabi itu pun masih sedikit nak dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan Nabi untuk minta pertambahan. Kita kalaulah diberikan tawaran, okey, kamu boleh minta tambah, mintalah. Kita mungkin terlintas nak tambah harta. Kita mungkin terlintas nak tambah kemewahan, kehidupan. Tak pun silap-silap nak tambah bini, minta maaf lah, bukan orang sini lah, orang lain lah kan. Tambah. Tapi tengok Allah ajarkan ketika mana untuk sepatutnya yang kita kena minta tambah dan mesti tambah. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rasulullah Muhammad, ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Maknanya sepatutnya yang kita nak kena tambah ni ilmu. Yang lain tu tak kisah pun. Kerana dengan ilmu itu kita akan diberikan kebijaksanaan dan hikmah oleh Allah. Dan dengan ilmu dan hikmah itu kita akan dapat untuk memimpin dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, dengan benar. Bermakna kita ni kena sentiasa mencari peluang untuk menuntut ilmu. Apatah lagi kalau ilmu itu fardu ain, wajib kepada kita. Apatah lagi sebagai seorang pemimpin, ilmu fardu ain wajib dia kena selesai. Macam mana nak memimpin kalau ilmu fardu ain, solat, kewajipan-kewajipannya dia tak tahu, macam mana dia nak memimpin? Sebab itulah perlunya kita ni memiliki ilmu. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, saya nak simpulkan semua itu dengan sabda Nabi SAW. Kerana ada orang yang memahami bahawa apabila disebut pemimpin, yang dibayangkan itu adalah kemewahan, kedudukan, kehebatan. Tapi pada hakikatnya kepimpinan itu adalah amanah yang begitu berat. Sebab itu Nabi SAW, kehidupan Nabi adalah sangat sederhana walaupun dia seorang pemimpin yang agung. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kami ahli keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang dengan memakan roti syair yaumaini mutatabi'aini hatta kubit. Tak pernah kenyang makan roti yang paling sederhana, bukan roti mahal, roti sederhana. 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini cukup roti, besok tak cukup. Lusa baru cukup balik. Itu sederhananya kehidupan Nabi SAW, walau dia pemimpin yang agung. Bukan kerana Nabi miskin, bukan kerana Nabi tak mampu, tapi itu yang dipilih oleh Nabi SAW.
untuk beritahu bahawa amanah kepimpinan itu adalah contoh tauladan, bukan untuk kamu mengambil kesempatan di atas kepimpinanmu, tetapi hendaklah mendahulukan orang yang dipimpin daripada pemimpin tersebut. Nabi mengatakan sakit kaum akhiruhu syurban. Orang yang tuang air, dia kena minum terakhir, dia kena serve orang dulu. Maknanya kalau dapat sesuatu, beri dulu kepada rakyat, beri dulu kepada yang dipimpin, beri dulu kepada siapa yang diamanahkan. Terakhir barulah sepatutnya ambil. Itu pun hanya ambil yang sederhana. Baginda Rasulullah SAW ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan lapar, Nabi balik ajak mari ke rumah. Tengok kat rumah ada satu bekas susu. Nabi tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mana datang susu ni?" "Tadi ya Rasulullah, ada orang hadiahkan kepada kau semangkuk susu." Alhamdulillah. Abu Hurairah ni memang lapar sungguh. Dapat susu lega. Susu tu boleh bertahan lah. Satu bekas tu kalau minum dengan Nabi SAW orang, insyaAllah kenyang jugalah. Kalau tak kenyang pun cukup lah. Sebab bekas. Tiba-tiba Nabi kata, "Abu Hurairah, panggil ashab sufah yang dalam masjid." "Ha? Kenapa?" "Aku nak jamu dia susu tu." Abu Hurairah dah tahu pada Allah, susu macam ni punya banyak, ada sufah tu tak kurang dari 70 orang. Macam mana? Tapi jelah percaya dengan Nabi. Dia pergilah panggil ashab sufah. Nabi panggil nak jamu susu kat rumah. Tapi masa tu dia pernah fikir pening kepala ni. Dah lapar sangat nak kongsi kalau tu sini berapa titik seorang lagi. Tapi tak apa. Dah Nabi suruh dia buat. Maka Nabi kata masuk 10-10 kata Nabi. Sebab rumah Nabi bukan besar. Setiap orang masuk tu Nabi beri minum. Minumlah seorang tu minum dah. Selesai. Letak balik. Yang kedua minum. Abu Hurairah duduk dekat situ. Dia tengok dalam tu. Penuh lagi. Penuh lagi. Penuh lagi. Tengok. Nabi didik iman. Supaya yakinnya kepada Allah. Yakinnya kepada Nabi itu melalui didikan itu. Bermakna itu mukjizat Allah berikan dan berkat bagi Rasulullah. Susu tak habis. 10 masuk tak masih penuh, 20 masuk masih penuh, sampai habis semuanya. Baru Nabi kata, "Wahai Abu Hurairah, sekarang kau minum." Kata Abu Hurairah, "Engkau dulu wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Tidak, engkau minum dulu, nanti aku minum." Diminum oleh Abu Hurairah. Minum. Kata, lapar kan? Kata Nabi, "Minum lagi Abu Hurairah." Minum. Oh, ini memang kenyang ni. Minum. Alhamdulillah. Nabi kita minum lagi Abu Hurairah. Wah, ini ekstra kenyang. Minum lagi. Dah kenyang semua, dah penuh kan. Nabi kata minum lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, "Ya Rasulullah, kalau aku minum lagi, boleh keluar daripada setiap tubuh aku susu semua." Nabi ambil bekas tu, Nabi minum sampai habis. Masya Allah. Berapa orang minum tadi? 70 campur dengan Abu Hurairah. Semua bekas itu adalah bekas orang-orang miskin yang kemudian akhirnya diminum oleh Nabi SAW. Saya minum ni belum tentu tuan-tuan nak minum lagi. Belum tentu. Kalau orang lain, kalau orang-orang yang miskin foto-foto tu minum, nak bagi bekas dia, kita minum kita. Tapi Nabi minum tu bekas. Tawadhu'nya bagi Rasulullah, hebatnya kepimpinan Nabi SAW. Macam mana? Ada harapan tak kita agak? Macam mana kita jadi pemimpin yang terbaik kalau kita sendiri pun tengok orang yang banyak lekeh dan kotor? Nabi pandang dengan kemuliaan semuanya, kasih sayang semuanya. Sebab tu berjaya dakwah dan kepimpinan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi janji nak tutup dengan hadis yang terakhir, dengan derajat sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arba'un idza kunna fika wa ma 'alaika ma fataka min dunya." Bermakna sekarang ni kita hidup macam-macam berbeza keadaan. Ada kita dapat itu, ada tak dapat. Nabi kata ada 4 perkara yang kalau kamu ada, kamu tak ada kisah, tak perlu kisah apa yang kamu dapat di dunia. Tak dapat pun tak apalah. Dunia ni tak ada nilai nak bandingkan dengan 4 perkara. 4 ni yang paling berharga sekali. Yang pertama adalah hifzu amanatin, jaga amanah. Kalau kamu dapat jaga amanah, kamu tak dapat harta ke, kamu tak dapat kemewahan pun tak apa. Itu dah hebat. Yang kedua, sidqu hadithin, benar di dalam bercakap.
Bercakap benar, walaupun kamu cakap benar, kadang-kadang tu kamu cakap benar ni, dia apa lagi berniaga. Allah tak tipu, tak untung. Tak apa. Tak dapat untung pun, kamu cakap benar, kamu tetap untung juga. Untung di sisi Allah. Untung ganjaran, kedudukan mulia seperti para syuhada yaumul qiyamah. Bercakap benar, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa husnul khaliqatin. Baik akhlak. Baik akhlak dengan orang, tapi dia duduk taklah mewah macam orang, tapi orang sayang kan. Orang ingat dia, orang kasih kat dia, berbanding orang yang ada mewah pun sombong, tak ada akhlak dengan orang. Kata Nabi husnul khaliqatin, kalau kamu hidup tak mewah pun tak apa, tapi kamu akan dikira orang yang hebat di dunia ini. Yang keempat adalah wa'ifah fi tu'matin, iaitu orang yang jaga sumber makanan. Dia pastikan yang halal. Tak makan seperti mana orang yang makan macam-macam tu, dia jaga betul-betul. Walaupun tak dapatlah kemewahan makan macam orang lain, tapi kalau dia jaga betul halal tu, dia jaga betul sumber tu, Masya Allah, tabarakallah, wa ma'alaika ma fataka min dunia. Nabi mengatakan, tak apalah kamu tak dapat dunia ni, tak apa. Sebab apa? Sebab kamu akan digantikan dengan kemewahan, keindahan, kelazatan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, mudah-mudahan pesanan Nabi dan ingatan Nabi itu benar-benar dapat meresap ke dalam jiwa raga kita. Dan dengan cinta kita kepada Nabi, kita nak contoh, nak ambil, dan juga kita akan ikut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kerana cinta kita kepada Nabi pasti dibalas oleh Nabi. Cinta kita kepada Nabi melayakkan kita untuk bersama dengan Nabi. Bersama dengan Nabi adalah syarat keselamatan kita di akhirat. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat kepada aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku. Satu, dalam riwayat lain, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperelok dan memperbetulkan segala daripada keburukan. Diangkat wabak dan bala oleh Allah, diberikan kepada kita pemimpin yang amanah, yang bercakap benar, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, kesejahteraan dan keselamatan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita secara khususnya, dan kepada biladul muslimin amma. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikanlah kami diberkati umur kami, ya Allah. Kami hanya ada beberapa sisa waktu yang sangat sedikit, ya Allah. Kau berkatilah umur kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pandulah kami dengan taufik hidayah-Mu untuk melalui baki-baki umur kami ini di dalam kebaikan, sehingga akhirnya kami mendapatkan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hakikat yang sebenarnya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami saleh dan salihah, anak yang bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, anak yang akan memimpin tangan kami untuk diajak bersama-sama ke dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang kepada kedua orang tua kami yang besar jasa di dalam kehidupan kami ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami dapat duduk di dalam rumah-Mu untuk kami solat berjamaah dan beribadah, untuk kami mendapatkan ilmu berkat kedua orang tua kami, ya Allah. Besarnya jasa mereka, ya Allah, kami tak mampu balas jasa mereka. Engkau-Lah yang maha membalas segala kebaikan dari hamba-hamba-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkan kami ketika kami menjadi ashabul kubur. Ya Allah, lapangkan kubur kami nanti, cahayakan kubur kami. Ya Allah, jadikan kubur-kubur kami taman dari taman syurga-Mu, ya Allah. Mantapkanlah lisan kami menjawab soalan para malaikat-Mu, ya Rabbal Alamin. Bangkit dan mahsyarkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah liwaul hamdi yang dipegang oleh Rasulullah. Hilangkanlah dahaga kami nanti, ya Allah, dan pendengarkan telinga kami panggilan dan sekali Nabi Muhammad memanggil kami mendekati telaga haudnya. Hilangkan dahaga kami dapat minum di telaga haud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarbatan haniatan mari'atan la narma'u ba'daha abadah. Ya Allah, kalau Kau hisab kami nanti, ya Allah, hisablah kami dengan hisaban yasirah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah ketelanjuran kami, ya Allah. Ya Arhamar
Arhamar Rahimin, Engkau adalah yang maha menerima taubat, Engkau adalah yang maha pengampun, ampuni kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana Kau mantapkan kaki kami datang ke rumah-Mu ini ya Allah, untuk salat berjamaah dan majlis ilmu ya Allah, mantapkanlah kaki-kaki kami nanti ketika melintasi sirat-Mu ya Allah. Janganlah ada seorang pun daripada kami yang jatuh ke dalam neraka-Mu ya Allah. Janganlah ada seorang pun daripada kami ini ya Allah yang tergelincir ke dalam neraka-Mu ya Allah. Janganlah kami melihat anak-anak kami, pasangan kami, ibu bapa kami yang tergelincir jatuh ke dalam neraka-Mu ya Allah. Mantapkanlah kaki-kaki kami ya Allah. Bimbingilah kami dengan bimbingan Nabi Muhammad itu selamat sampai ke seberang sana ya Allah, untuk dikumpulkan bersama-sama dan dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.